Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya muliakan Tuan Imam dan seluruh jajaran kuasa Masjid Matan Pasir. Saya hormati pegawai masjid, tuan guru, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mati sekalian. Marilah sama-sama kita beriktikaf. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan sepenuh kesyukuran kerana Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk sama-sama dalam kuliah bulanan kita membicarakan tentang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, syarah kitab Lubabul Hadis Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Dan pada malam ini dia kena gaya dengan dekat-dekat dengan bulan Ramadan ni, bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. No, okay, no. Okay. Kan tak betul? Muka surat 119. Bukan dah? Kita Rumi, kita Jawi, kita Sarawak 413. Kau bukan ya? Baik, Matan Pasir tak ada tambahin. Ya, betul. Hari itu kita bincang pasal pakai sorban. Habis sorban dengan puasa Allah. Muka surat 119 bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Kita jauhi muka surat apa? 64. Kita jauhi muka surat 64. Kita rumi muka surat 119. Kelebihan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba yang melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Tak kira bulan apalah, masuk satu hari bulan hijrah, bukan bulan Masih, masuk satu hari bulan hijrah, maka dia sebut Alhamdulillah, dimuji Allah dan membaca Fatihah 7 kali, maka disihatkan dia sepanjang bulan. Tak sihat sepanjang bulan tu apa orang kita boleh buat. Masuk satu hari bulan, tak kira bulan apalah, ni kita macam dengan bulan Sya'ban lah. Hari ni dah 18 ke 19 dah. Wah, tak nampak 23, 7, 14, 42. Wih, 23 lah. Ya betul. Bukan saya yang silap. Saya nak tengok, saya atur ni berapa? 21 hari bulan Rejab, hari Jumaat 5 hari bulan. Ini apa 5 lah? 5 hari bulan Mac, hari 21 Rejab. Oh, 21 dah. Jadi Rejab masuk Sya'ban esok satu hari bulan. Kalau nak sihat
Ini petua daripada para ulama kata baca Fatihah 7 kali. Diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila engkau melihat sehari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakanmu dan juga mentakdirkan untukmu beberapa manazil serta menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam. Apa dia tanda apa? Bulan tu lah. Oh, bulan nampak lah. Nampak je satu hari bulan, maka katalah kat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tu adab orang tengok anak bulan pun macam tu juga. Tuan-tuan, bila kita tengok anak bulan ramai-ramai, salah seorang daripada kita kalau nampak, dia tak boleh habaq tahu, oh nampak tak boleh. Dia kena kata Allahu Akbar. Dia takbir lah, Allahu Akbar. Semua orang akan steady, ready, tengok, betul-betul. Nampak kadang-kadang dia nampak seorang, rupanya tik mata dia. Macam-macam orang. Nampak macam pelepah tu dia kata, bukan dia, rupanya tik mata dia. Dia tengih 2 kali, tengok tak ada. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alhamdulillahillazi khalaqaka. Segala puji-pujian yang menciptakanmu kan bulan itu. Wa qaddara laka manazil, dan juga dan mentakdirkan untuknya beberapa manazil. Manzilah ni artinya tempat peredaran dia. Serta menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam. Tanda-tanda tentang masuk bulan baru, pertengahan bulan. Bulan baru kita panggil dia hilal. Hilal. Lepas tu bulan penuh tu kita sebut badar, badru ataupun qamar. Jadi bulan penuh. Lepas tu akhir bulan dia ada satu lagi, jarang orang duk sembang, melainkan orang falak ya. Nama dia bulan tua, iaitu bulan yang terakhir yang dilihat sebelum istimak pada bulan tu. Pada bulan tua. Syok cerak bulan tua, kena cerak ke 3 pagi ya. Cerak belah matahari naik dia nak selisih dengan matahari lagi. Dia tak ada nampak terang, dia gelap, habis hilang. Selepas dia istimak, semua belah dia jatuh. Nama dia hilal. Tu kaedah orang tengok anak bulan. Lepas tu kita tanya pula, tengok apa? Tengok anak bulan itu hukum syarak. Kira anak bulan, hak tu teknikal untuk menentukan hukum syarak. Buatlah kata, tak usah duk pakai hisap-hisap apa lah. Kita pakai tengok sudahlah. Nak tengok tahu lah. Dah tak kira. Pipi dalam tu nak tengok tahu dah. Nampak tak kira. Kena kira dia dulu. Dia duduk tak mana. Baru boleh pergi tengok. Jadi, kedua-duanya saling berkait. Jadi, sebab itu kita kata ruqyah dengan hisap ni, dia kena bersekali. Ruqyah adalah merupakan syarak. Benda yang berkaitan dengan hukum syarak. Sumu li ruqyatihi. Hadis Bukhari Muslim. Sumu li ruqyatihi. Berpuasalah kamu apabila kamu tengok anak bulan. Jadi nampak anak bulan, esok puasa. Tak nampak anak bulan, esok penuhkan bulan Sya'ban 30 hari. Lepas tu lusa baru kita puasa 1 Ramadan. Itu syarak. Tapi teknikal dia ialah kira lah tengok bulan duk tahun mana, baru kita tahu boleh pergi tengok. Ni tak tahu tengok tahun mana duk tengok macam tu, dalam bulan sakul lah ni, bulan halus tak ada. Jadi kena kira. Kalau orang kata suruh kira lah, abang tak faham bahasa anak bulan, apa tu suruh cakap lah. Dia tak bisa tengok anak bulan, saya cakap tak ada. Kita tahu anak bulan duk tahun lah, duk tahun lah. Dia kena kira duk tahun mana. Dan pengiraan dia bukan cara matematik biasa. Dia kira dengan jarak dalam keadaan bumi yang melengkung. Dia dalam jarak melengkung. Dia bukan jarak straight tu boleh pakai trigonometri. Kalau straight macam tu kita pakai trigonometri. Tapi kalau jarak melengkung tak boleh.
Dia kena ada kaedah lain untuk mengira. Jadi sebab itu kena pandai mengira kalau nak tengok anak bulan. Siapa nak tengok anak bulan dan nak kira, kena belajar matematik. Tak belajar matematik tak dapatlah jawapan dia anak bulan duduk di mana. Mana tu apa dia? Mana tu artinya duduk di bearing mana. Dia bearing semua ni 360 je. Tapi bearing 360 dengan bearing hak kira matematik sekolah tak sama tu. Ya, dalam darjah tu bukan darjah yang kita kira darjah apa ni pi j kuasa 2 tu dah. Faham tak? Tak faham ah? Tak faham dah. 2 pi j kuasa 1 tu bukan dalam darjah akra nama dia. Dalam darjah akra. Jadi kalau kita macam di sini, kalau kita tengok anak bulan semua jatuh 29 darjah, 291, 292. Belah nilai ni. Belah jatuh ni. Ya. 290 darjah lebih lah. Takkan jadi 27 lah. 27 duduk belah mana? 29 duduk belah dekat nak kawasan kosong duduk belah ni. Kosong duduk belah utara, belah Siam ni. Siam mana? Belah ni. Itu mentara ikut ni ya. Macam tu. Hak tu teknikal, tapi kena tahu. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu wahai bulan dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil tempat dia beredar dan menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam. Nescaya memegah Allah Ta'ala akan dia dengan malaikat dengan firman-Nya, wahai malaikat, aku saksi olehmu bahwasanya telah aku dekatkan dia daripada api neraka. Atau dibaca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Kita baca selalu doa ni. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit di atas kami dan keamanan dan kesejahteraan dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syurga itu berlingkang-lingkang, ini berlenggang-lenggok dan berhasil ia daripada satu haul kepada satu haul. Artinya dia duduk tunggu daripada satu bulan ke satu bulan. Duduk tunggu orang puasa. Yang kata syurga ni pun satu haul kepada satu haul kerana masuknya bulan Ramadan. Duduk tunggu sebulan demi sebulan, demi sebulan. Pasal apa? Pasal syurga suka bulan Ramadan. Sebab ramai orang buat amalan yang mana syurga suka. Ada ke amalan yang syurga suka? Ya, ada. Walaupun hadis ni dhaif, tapi ada sebut dalam hadis Nabi ada beberapa amalan yang syurga suka. Jadi bila syurga suka, kita buat, syurga sukalah kat kita. Dulu. Ni nak bagi orang suka, lepas tu buat benda hak dia tak suka. Kita mau. Nak bagi dia suka, buat benda hak dia suka. Dia main nak jumpa kita, dia nak tanya mahkamah tu tang mana. Kita duduk cerita kat dia macam-macam. Bila kita tanya, cik, apa yang saya boleh tolong cik? Dia kata, saya nak tahu mahkamah tang mana. Dia kata, mahkamah duduk nak bukit. Saya nak tanya, petition writer ada tak? Nombor telefon, sudah ada lah nombor telefon petition writer. Ada. Oh, dia suka. Ni pergi habang kata tak usah bercerai lah cik, nak senang kalau nak cerai lelaki lain. Dia kata orang nak main cerai, tu habang tak bagi ke dah. Dah, benda dia nak apa? Nak apa bagi ke dia. Macam orang main tanya lah, ustaz nak tanya ustaz, boleh tak saya nak nikah di Siap? Tuan-tuan jangan larang dia. Tuan-tuan larang pun dia pergi juga. Kalau tuan-tuan suruh, silap. Jadi habang kata, nak pergi menikah di Siap? Larang pun tak, suruh pun tak. Suka. Kalau kita suruh dia habang lah orang, tu ustaz tu suruh. Tak kenal juga. Kalau larang dia nak pergi juga. Habang larang pun tak, suruh pun tak. Jadi nak bagi suka-suka kat kita, buatlah benda yang dia suka. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, bertiuplah angin di bawah arasy
dikatakan baginya nama angin itu Munirah. Oh, Munirah ni rupanya nama angin yang di bawah Arash, angin syurga. Ada orang nama Munirah kot ni? Tak ada lah ni mana ada orang nama Munirah. Nak cari nama Fatimah pun tak ada dah. Khadijah pun tak ada. Aisyah pun tak ada. Yang ada tak tahu nama apa kita nak sebut tau. Oh, budak-budak lah cikgu ilmu jawab, cikgu ngajak dulu-dulu. Budak-budak senang sebut nama. Lah ni lah nak sebut nama. Ni kita tak tahu. Kata nama apa? Nama lah puteri apa benda, tak tahu kita nak sebut. Panjang je lah. Munirah. Maka bertiuplah ia akan segala daun kayu syurga, dan akan pintunya pun tertiup juga dengan angin ini. Maka didengarkan daripada demikian itu, demikian dia bertiup tu, dengungnya. Oh, dengar bunyi dengung angin tu. Angin yang bawa syurga tu dia bertiup bila mai Ramadan. Kita tak dengar lah. Lagi ada dua kata, aku berasa dengar bunyi macam bertiup sungguh. Itu bukan dia kot cik. Itu bunyi trailer kot. Trailer naik bukit tu. Kata ni masuk Ramadan lah. Ustaz kata dengar bunyi angin dengung. Keluar daripada syurga, ditiup pintu syurga sampai terbuka, didengarkan demikian itu dengungnya. Tiada mendengarlah orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Maka berhiaslah segala bidadari, hingga berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi syurga. Maka menyerulah bidadari itu. Oh, pakat duk seru pula. Mujur tak dengar tu. Mujur tak dengar. Kalau dengar mati dah. Suara bidadari, bukan suara ada. Oh, hak tu pun sedap lah. Suara Syarifah ini sedap hati lah Syarifah ini. Syarifah ini pun sedap lah. Tambahlah suara bidadari. Dia kata apa ke orang ahli dunia? Dia cakap ni sebenarnya kepada orang perempuan sekali ni. Orang perempuan kata, oh bidadari sembang ke orang lelaki lah. Dah. Cakap ke orang perempuan sekali lah. Apa dia kata? Adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala, maka ialah yang mengkahwinkan dia akan kami. Ada orang yang hendak kat kami ni? Adakah orang nak meminang ke Allah Ta'ala? Artinya ada orang yang nak membuat sesuatu kepada Allah supaya dapat mereka itu kahwin dengan kami. Itu orang perempuan kalau dapat bidadari ni, laki-laki ke perempuan? Kalau dia tak ada suami, laki-laki lah. Ada setengah orang kata, lah perempuan semua laki-laki tak ada. Taklah kalau Allah Ta'ala nak bagi kat dia suami, dia laki-laki lah. Kalau suami dia ada, maka jadi dia sendiri, perempuan tu sendiri akan jadi apa ni, penghulu bidadari. Bidadari kat penuh dalam syurga dia. Tapi suami dia lah yang jadi suami dia. Kalau dia tak ada suami, Allah Ta'ala bagilah suami daripada kalangan bidadari. Jadi suami dia. Tapi tak ramai lah orang je lah. Nak banyak, tak boleh. Nak banyak, apa orang? Nak 100 orang suami. Seorang je untuk seorang perempuan, seorang. Maka ialah yang mengkahwinkan dia akan kami. Artinya, ada orang yang nak buat amal kepada Allah supaya mereka itu dapat kahwin dengan kami. Ada tak? Bidadari tanya. Kemudian maka berkatalah bidadari itu, wahai Ridwan, wahai penjaga syurga, apa nama malam ni? Maka menjawablah malaikat Ridwan kepada mereka itu, labbaika ay khairatul hisan. Inilah awal daripada bulan Ramadan. Khairatul hisan ni, inilah semua bidadari ini, inilah dia awal bulan Ramadan. Firman Allah Ta'ala, wahai malaikat Ridwan, bukalah olehmu akan pintu syurga bagi orang yang berpuasa daripada umat Muhammad alaihi salam. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wahai malaikat Malik, tutuplah olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Wahai Jibril, turun olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan perketatkan olehmu akan belenggu. Belenggu syaitan ni, belenggu apa sebut? Maradatus syayatin. Dan belenggukan
mereka itu dengan belenggunya, kemudian dilontarkan mereka itu dalam alunan gelombang laut supaya jangan membinasakan mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka itu. Yang ni dia punya wording dia punya matan hadis dia bukan macam ni. Pendek je matan hadis dia. Dibelenggu kepala syaitan, dibuka pintu syurga, digandakan pahala, macam tu je. Tak salah saya yang riwayat hadis ni Ibnu Asakir ke Imam Ahmad. Saya duk susun beberapa hadis yang berkaitan dengan amalan Rasulullah bulan Ramadan kami nak buat. Adalah jumpa habislah hadis-hadis. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka ni ada hadis. Ya. Jadi dalam ni dikata Allah Ta'ala firman kepada malaikat Ridwan, buka pintu syurga. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Malik, tutup pintu neraka. Dan belenggukan maradatus syayatin, dan belenggukan mereka itu, buangkan mereka ke laut supaya jangan membinasakan mereka itu akan umat kekasihku Muhammad dan puasa mereka, supaya mereka tak ganggu bulan puasa. 11 bulan dia kacau, 11 bulan dia duk ganggu kita, sebulan dia lempak pi hak perangai 11 bulan tu duk ada kat kita walaupun tuan dia tak ada. Perangai depa ada kat kita walaupun tuan dia tak ada, tuan dia kena buang tengah laut dah. Perangai dia duduk dengan kita 11 bulan tu ada agak perangai tu. Hak perangai tu kita nak kena lawan pasal tuan dia tak ada lah. Tuan ada ajak perangai tu tak ada lah. Bulan puasa ni sebenarnya gangguan dari sudut dia tu tak ada lah, tapi sifat dan perangai kita ada lagi disebabkan oleh dia ajak 11 bulan. Ajak makan, dia ajak tidur dia. Jadi semua jenis nafsu-nafsu hak yang jenis tak sesuai dengan puasa ni duk didik semua 11 bulan. Tuan hak duk ajak tu tak ada lah. Allah lempak tengah laut dah. Tapi perangai tu tak ada. Jadi kita nak kena didik hak perangai, sebab gangguan tak banyak lah. Maka firman Allah SWT pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Setiap malam. Adakah daripada orang yang meminta maka aku akan berikan dia? Adakah ada orang yang taubat maka aku nak terima taubatnya? Adakah orang yang minta ampun maka aku nak ampunkan dia? Kemudian serulah yang menyeru ini, malaikat seru, siapa hendak menghutangkan orang yang tiada apa-apa dan dikendaki dengan hutang itu amal ibadah. Hutang ni nak bagi hutang siapa? Nak bagi Allah hutang kat kita. Bolehkah nak bagi Allah hutang kat kita? Boleh. Bila dia nak bayar? Dia nak bayar bila mati esok. Buat amal bagi banyak-banyak. Itu nama dia perniagaan dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hak tu perniagaan dengan Allah. Macam mana berniaga dia? Bagi Allah hutang amalan bagi banyak daripada kita. Buat amalan bagi banyak, buat amalan bagi banyak, seolah-olah Allah Ta'ala berhutang dengan kita. Bila dia nak balas? Bila kita mati esok, dia balas kita dengan syurga. Nak ada Allah Ta'ala, malaikat kata, siapa nak menghutangkan orang yang kaya yang tiada apa-apa? Siapa dia yang kaya yang tiada apa-apa? Allah Ta'ala. Siapa yang nak bagi hutang ke Allah Ta'ala? Buat amal bagi banyak-banyak bulan Ramadan. Kemudian serulah yang menyeru siapa hendak menghutangkan orang yang kaya dan tiada apa-apa. Dikendaki dengan hutang itu amal ibadat dan amat sempurna menyempurna membayarnya dengan tiada zalim. Artinya sikit pun takkan dianiaya. Puasa kita tu apa juga amalan yang kita buat, satu pun tak ada dianiaya, tak ada tertinggal ya. Walaupun kita bagi sebelah buah kurma ke orang tolong buka pun, pahala dia tetap ada. Walaupun kita tolong orang walau sikit pun, pahala dia tetap ada. Artinya orang takkan dianiaya, dia takkan tertinggal walau sikit pun. Sebab itulah di akhirat esok nama dia Yaumul Hisab. Hisab ni artinya hari kita akan dikira. Hisab ni tak sama dengan matematik. Hisab ni artinya kira tanpa silap. Siapa yang kira silap, itu tak nama hisab. Kira bagi betul, itu nama hisab. Maka Yaumul Hisab ialah Allah Ta'ala kira kita tanpa silap. Sikit pun tak tertinggal. Sikit pun.
Walaupun dengan kenyit mata kita pun Allah Ta'ala kira. Kenyit mata. Kan kadang-kadang kita nak tolong orang kenyit mata kat dia, panggil dia mai. Pun Tuhan kira. Nak tolong orang, nak panggil deras betul dia ada orang kat mendengar. Dapat kenyit mata yang panggil dia. Pun Tuhan kira lah. Pasal kita nak tolong kawan tu. Betul-betul. Hak lain-lain sudah kira lah tu hak kecil-kecil. Kalau hak besar-besar lagi kita nak tolong, lagi banyaklah kebaikan dia. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan tatkala berbuka puasa 1000 kemerdekaan, 1000 ni sejuta daripada api neraka, padahal sekaliannya telah wajib akan azabnya. Artinya orang-orang ni sepatutnya Allah Ta'ala siksa di akhirat. Tapi bila mereka tu berpuasa dan pada waktu berbuka, Allah Ta'ala bagi kemerdekaan pada mereka daripada azab. Bila adalah pada hari Jumaat dan malam yang dimerdekakan pada tiap-tiap saat, daripadanya 1000 kemerdekaan daripada api neraka, artinya malam Ramadan, tak kira lah malam apa pun, Allah Ta'ala sentiasa memberikan keampunan kepada hamba dia. Yang sepatutnya hamba tu kena siksa tu, Allah Ta'ala bagi keampunan. Dan mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada akhir daripada bulan Ramadan dimerdekakan hari itu dengan 9 bilang orang yang dimerdekakan pada awal hingga akhir, itu pada akhir Ramadan tu. Siapa yang masih lagi duk buat amal, duk puasa lagi sampai rapat dengan Syawal, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia kemerdekaan daripada azab neraka. Itu yang ada ulama kata awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Tapi kalau tengok dalam beberapa kitab, dia kata itu bukan hadis. Katanya itu kata asar ulama saja. Tapi ada juga disebutkan kata hadis. Tak apalah, kalau apa pun kita kata ulama kata. Jadi awaluhu tu 10 yang pertama, awsatuhu tu 10 yang kedua. Start pada 11 hari bulan sampai 20 hari bulan. Faedah ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf. Di Ramadan ni dia ada kaitan dengan i'tikaf. I'tikaf ni rumah tak boleh. I'tikaf di masjid ya. Oh boleh. Di bulan Ramadan ni pesan ke orang dalam suasana PKP ni, Ramadan kalau duduk rumah pun duduk lena aja, dah pakat main masjid. I'tikaf awal dia dapat pahala awal. I'tikaf lah jam sebelum, 2 jam sebelum. Ada masjid, dulu di Masjid Zahid ada orang main awal. Lepas daripada sembahyang duha tak balik lah. Oh, masjid baca Quran. Tadi bimbing ayat sembahyang. Tu saat dia tak larat tidur. Dia bangkit, dia baca Quran. Nak pula 10 yang terakhir. Ramai orang belum muka-muka baru kita tak kenal main mana. Ada pegawai besar pun ada. Aduh, buat main ibadat 10 terakhir Ramadan. Tak pergi pukul 3 pagi mereka main lah. Sebelum sok tu makanan semua siap dah, mereka bubuh dalam bekas mereka. Dia dengan isteri dia main 2 orang. Mayang apa ni, qiyamul lail. Semayang sekali lah. Kalau macam masjid ni selalunya dia buat semayang apa ni, witir 11 rakaat. Sampailah makan sok. Lepas tu semayang subuh. Lepas tu ada kuliah subuh. Lepas tu mereka sembahyang isyraq. Lepas tu sembahyang duha. Lepas tu baru balik ke 2 orang. Doa. Saat pergi dia main pula lepas asar kadang-kadang tak balik lah. Oh sampai tarawih. Itulah dia kehidupan mereka 10 yang terakhir. 2 orang sama, suami isteri. Saya kata ni bagus, yang patutnya kena bagi hadiah. Bila main bulan biasa ni, mungkin dia kalut tu kan. Kita main. Dan isteri dia main. Lah tak tahulah PKP memang kat duduk rumah. Ada seorang tu dia abang kat saya, Ustaz jangan lupa Ustaz, saya nak hadiah kat Ustaz. Apa ni, adalah dia beli benda, saya nak hadiah kat Ustaz. Tak apa insyaAllah. Kemudian beberapa hari lepas dia kata dia meninggal. Dia
Lepas abang kata, Ustaz, lelaki-lelaki yang sembang Ustaz kata nak bagi benda tu, mati dah. Ya. Saya pun senang kita kata apa lah, isteri dia ada. Habis iddah isteri dia berapa bulan tu, dia main bawa barangan hak suami dia janji dengan saya nak bagi tu. Bagi. Orang cerita tu kan, meninggal. Dia orang baik dia. Baik, cerita pasal i'tikaf lah. Ini satu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf, iaitu berhenti seorang di dalam masjid dengan niat i'tikaf. I'tikaf takkan jadi kalau tak niat. Masuk dalam masjid tak niat tak jadi. Duduk dalam masjid tak niat tak jadi. Niat baru jadi. Niat bukan mesti kata jangan mulut saja aku i'tikaf, sunatkan Allah Taala. Niat adalah hati. I'tikaf tu dapat pahala. Lena dapat pahala. I'tikaf itu lena. Dapat pahala, tapi jangan kentut dah. Kentut betul. Keluar pimik ya semayang, masuk balik. Semayang tahiyatul masjid 2 rakaat, niat belah i'tikaf lah. Siapa yang niat i'tikaf tanpa ada had masa, contohnya dia tak ada had masa apa, dia duduk i'tikaf saja, maka dia kata aku nak i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Dia terkentut, dia keluar pimik yang semayang, dia masuk balik, dia boleh semayang tahiyatul masjid. Tapi kalau dia niat i'tikaf sampai pagi esok, dia i'tikaf daripada Aisyah sampai pagi esok, dia keluar pimik semayang, tak putih i'tikaf. Tak putih i'tikaf. Dia keluar pi sampai ke bilik ayak tu pun tak putih lagi i'tikaf. Tapi kalau dia keluar pi makan kawan-kawan tu putih. Masuk orang nazar. Katakanlah kan dia nazar Ramadan ni, aku nak nazar 10 yang terakhir. Dia nazar nak i'tikaf berturut-turut 10 hari. Dia kena buat 10 hari turut-turut. Kalau terputus hari, kena buat lain. Katakanlah kan, ataupun 3 hari lah, tak berat sangat 3 hari. Kalau nak i'tikaf 3 hari turut-turut, daripada lepas Jumaat sampai masuk Maghrib. Lepas Maghrib kena balik. Maka dia duduk di masjid, kalau dia keluar pergi bilik semayang, tak putus i'tikaf. Kalau dia pergi bilik ayak, tak putus i'tikaf. Dia keluar pergi makan, betul ya. Kalau dia keluar pergi balai lentang luar tu, dia pergi makan, tak betul. Katakanlah kan, kalau bulan biasalah, kalau bulan Ramadan tentu tak makan, tak betul i'tikaf. Dia pergi bilik semayang, masuk balik. Kalau dia semayang tahiyatul masjid pun, i'tikaf dia tak jalan. Tak betul. Itu kaedah i'tikaf lah. Pada khabar as-sahihain, intinya Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW i'tikaf pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan start 15. Kemudian i'tikaf dia pada 10 yang akhir dan melazim akan dia hingga diwafat akan dia. Ada dalam hadis Nabi Siti Aisyah kata, tahun yang akhir sebelum wafat tu Rasulullah i'tikaf 20 malam. Artinya dia start daripada malam yang ke-11 sampai habis. Itu malam tahun yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Tapi biasanya 10 yang akhir lah bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf pada 10 yang akhir dan melazimkan dia hingga diwafat akan dia oleh Allah Ta'ala, dan i'tikaf dia pada 10 yang awal daripada Ramadan. Intinya Rasulullah suka i'tikaf. Antara amalan Rasulullah yang Rasulullah tak rajin tinggal bulan Ramadan ialah i'tikaf. Amalan senang tapi pahala dia besar. Ramai orang tak tahu. Buat kerja senang, upah besar, ramai orang tak tahu. Apa dia? I'tikaf. Ni hidup macam ni, senang dapat pahala. Amalan-amalan lain kita kena niat, kita kena buat dengan khusyuk, kena hadir hati. Ni tak bodoh ni. Tuan-tuan tak kacau malam ni, kalau Kedah kacau. Orang Kedah kacau malam ni pasal Kedah lawan JD. Kan? Pekalut kalau mengajar pun pasal tengok jam kan. Tunggu tu imam nak habis weh. Pekalut tu. Itu cerita bahaya i'tikaf. Duduk dalam masjid, i'tikaf. Duduk rumah pun bukan boleh buat apa, makan apa. Susah.
Ramadan lah, Ramadan. Macam dengan setengah masjid, dia tak buka kawasan dalam masjid untuk iktikaf. Kita boleh iktikaf di luar yang mana ada kawasan masjid lah. Untuk orang perempuan, cari tempat yang sesuai lah. Yang sesuai. Iktikaf dalam masjid saja, di surau tak boleh lah. Termasuk masjid Ghairul Jami' boleh. Ghairul Jami' ni di masjid yang orang tak sembahyang Jumaat, boleh iktikaf. Tapi di surau tak boleh. Ataupun di musalla mana-mana tak boleh. R&R ke apa tak boleh. Ataupun iktikaf tahu tak? Iktikaf dalam rumah dia nak ijtihad jadi masjid yang tak payahlah. Rumah dia ijtihad masjid tau ni. Bayar masjid ya. Dan sunat iktikaf dan diwayatkan barang siapa iktikaf kadar masa barang yang antara 2 perahan susu unta, maka seolah-olah seperti ia merdekakan seorang sahaya. Perah susu unta ni bukan lama. Antara 2 perahan susu unta. Artinya dia perah sekali, dia tinggal. Darah susu nak penuh balik tu, lama tu lah. Maka seolah-olah ia merdekakan seorang sahaya. Besar juga lah. Dia perah susu unta sekali habis, lepas tu dia tinggal. Susu nak masuk balik dalam tempat perah dia tu, dalam tempat susu unta tadi ni. Hak tu maka dikatakan lama tu lah iktikaf. Allah Ta'ala jadikan pahala dia seperti merdekakan seorang hamba. Panjang lah, masa dia panjang lah. 2 perahan susu unta ya. Tak habaq lah berapa minit. Kan dulu ni, orang dulu ni dia agak macam tu lah. Dia perah sekali susu unta tu habis, kering dah susu tu, dia tinggal. Tak nak kembung balik tempat susu tu. Lama tu lah dia iktikaf. Itu tinggal lah, main iktikaf, tapi perah lah. Cerita lama dia tunggu tu, tu pahala dia. Dan sunat iktikaf pada tiap-tiap waktu pada 10 malam yang akhir, tak kira waktu mana. Daripada Ramadan terlebih afdal daripada iktikaf pada yang lain daripadanya kerana menuntut akan malam Lailatul Qadar. Ramadan ni dia istimewa sebab bulan dia sama. Bukan istimewa sebab amal dia. Amal dia tu jadi istimewa sebab bulan dia. Sebab tu orang yang tinggal puasa Ramadan, dia qada pada puasa lain, pahala sama ya, tapi masa dia puasa tak sama. Katakanlah kan dia tinggal Ramadan tahun ni sebab ketalangan, kemudian dia qada pada bulan lain bukan Ramadan, pahala puasa qada sama, tapi pahala masa dia puasa tak sama. Sebab masa dalam bulan Ramadan dia ada kelebihan dia sendiri. Ibarat macam kita lah, sembahyang di masjid ni dengan sembahyang di Masjidil Haram sama lah, pahala tahiyatul masjid sama, tapi tempat tu kelebihan tu tak sama. Gitu. Macam tu lah Ramadan pun. Jadi kalaulah tak ada satu sebab yang sangat-sangat mendesak untuk buka puasa, susahlah buka bulan Ramadan. Terdesak sangat-sangat. Kalau setakat mereka suruh pergi cucuk kat vaksin tu, pergilah cucuk tak di pantai lah. Pantai kan cucuk? Pantai. Jangan cucuk kot punggung sudah lah. Cucuk kot punggung otak pun cucuk kot telinga, vaksin mana orang cucuk kot telinga. Cucuk tambau ni lah. Cucuk tertengkok orang tak pantai. Kotlah orang takut pergi vaksin mereka orang Pulau Pinang, Matang Pasiak, mereka kena jadual cucuk vaksin bagi orang-orang yang berumur 50 sampai 70 pada sekian-sekian masa. Dia tengok Allah kena bulan Ramadan, batal puasa kita. Cucuk tak batal. Cucuk tak batal. Dengan cucuk makanan batal. Cucuk makanan. Cucuk-cucuk segar. Bubuh apa orang duk bubuh, duk drip ayak tu kan. Tu glukos tu. Makanan dia cucuk-cucuk rasa segar. Tu batal. Tapi kalau dia drip ayak saja, ada garam ke apa, tu bukan makanan.
Jadi tengok juga kalau makanan batal. Walaupun tak drip melalui perut dan sebagainya, tapi kalau masuk dalam badan tu dalam bentuk makanan yang akan menyebabkan dia segar, batal. Tapi kalau ubat kuat, tak batal. Cucuk dalam badan dia jadi kuat, tak batal. Ubat tak batal, makanan batal. Okay, dah. Tapi itu macam mana nak beza antara ubat dengan makanan? Ubat ni nak bagi dia sihat, makanan ni nak bagi dia kenyang. Cucuk segar. Tu kat syok tak kira bulan puasa pergi hospital cucuk kerak segar, batal. Sebab dia dianggap sebagai masukkan makanan. Baik. Dan sunat iktikaf pada tiap-tiap waktu dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan terlebih afdal kerana waktu iktikaf daripada lainnya kerana menuntut akan malam Lailatul Qadar. Maka menghidup akan dia kerana barang yang tersebut di dalam sahihain, di dalam Sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang berdiri berbuat ibadat pada malam Lailatul Qadar dan percaya ia akan mengkira-kirakan pahala, nescaya diampunkan baginya dosa yang terdahulu daripada dosanya, dan setinggi-tinggi martabat bagi menghidupkan malam dan menghidupkan sekalian malamnya itu dengan berbagai ibadat seperti sembahyang, baca Quran, banyakkan doa, dan juga membaca Allahumma innaka afun karim. Ini hadis sahih ni. Allahumma innaka afun karim tu adalah hadis sahih yang Nabi bila ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah doa yang elok dibaca apabila kita mendapat Lailatul Qadar? Rasulullah ajak doa ni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anna fa'fu anni. Itulah hadis dia. Ini hadis Siti Aisyah. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, suka kepada orang yang memohon keampunan, maka ampunilah kami. Ampunilah aku. Sekurang-kurangnya menghidupkan dia itu dengan sembahyang Aisyah berjemaah dan azam dia nak sembahyang subuh berjemaah. Itu pun kira dapat pahala yang mulai lah. Jemaah Aisyah, jemaah subuh dapat pahala yang mulai. Tapi kalau jemaah Aisyah, jemaah subuh bangun qiyamul lail pula dapat sempurna pahala qiyamul lail. Dia macam pahala dengan sempurna pahala dia tak sama. Dia dapat seperti mana, kalau seperti mana tu artinya taklah sempurna betul-betul macam kita dah buat bangun buat. Macam orang kata lah, makan mempelam manis macam gula, bukan gula mempelam. Faham tak? Macam tu lain kata macam tu. Manis mempelam ni macam gula, bukan gula. Kalau gula, pergi makan gula betul tu dia tu manis semua. Tu ibarat macam tadi ni, macam bukan betul lah. Rumah pun tak apa, masjid pun tak apa. Masjid lagi afdal sebab dapat pahala masjid lah. Dan sembahyang di masjid tak sama dengan sembahyang di rumah. Sebab kelebihan masjid, kalau buat di rumah dapat pahala qiyamul lail, dapat pahala yang dijanjikan. Kata kalau Qadar lah, dapat pahala yang dijanjikan. Cuma kalau sembahyang di masjid dapat kelebihan tambah lah sebab buat di masjid. Jadi mana yang lebih kita selesa? Nak buat qiyamul lail ni dia sunat. Sunat ni buat rumah pun tak apa, buat di masjid pun tak apa. Mana kita selesa? Buat di masjid tengah malam pukul 3, takut juga mati baru ni kot sekali dia bisik kat telinga kita. Ai mati hang rajin. Dengar bunyi macam suara mati hang. Enggak ada. Lah boleh buat rumah. Kot lah mana tahu kan. Mana tahu. Jangan bulan Ramadan ni ada budak-budak muda zaman dulu-dulu. Kalau tuan-tuan pergi kampung saya di Masjid Bukit Kubur, masjid lama dulu, bukan masjid lah. Masjid lama dulu, memang Masjid Bukit Kubur. Budak tu dia baca Quran tak mihrab ni. Dia tidur, esok orang cari dia tak ada. Dia duduk dalam gendang. Dalam gendang tu, dia kata gendang subuh, gelusung keluar. Dia kata aku tidur di mihrab semalam. Orang tua kata apa tu tidur mihrab ni? Pasal apa? Pasal ada orang nak main sembahyang, dia angkat sakit tibuh tang lain. Dia kata tak apa, aku tak apa, saya pun main selalu. Tidur, malah bangkit pagi esok tengok dalam gendang. Nak keluar, gelusuk keluar. Kan dalam gendang tu ada bantai orang mati, ada tikar mengkuang orang mati tu pun kat gendang. Gendang orang kata nung dia duduk dalam tu. Macam mana boleh masuk dalam tu, nak langkah naik orang payah.
Puak tu bohong. Bukan puak tu puak yang sembahyang tu. Jangan duk mereka lah. Kita tengah duk sembahyang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai. Bunyi belakang ramai. Kan suara kita, suara belakang tu. Dia tak kacau orang kan. Dan setengah pun kata, dan setengah ada tengok. Memang mereka buat ibadat pada malam masjid tu zaman Jepun dulu lah kau buat. Banyak kayu daripada ulu main ke hilang sungai. Potong kayu ni, tiang macam ni. Pas segi. Potong dulu buat. Masjid tepi sungai. Dulu ni sungai tempat orang dagang. Jadi orang singgah situ buat bayar. Depa lah buat masjid tu. Tak ada dah sungai cangkat dah. Orang tu pakai jalan dah ni. Belakang tu kubur. Ada juga orang tidur petak tu kubur. Jangan tidur depan ni. Ruang depan ni jangan tidur. Siapa tidur akan kelai lah. Atau dia pakai jalan sendiri apa Allah Alam tapi duduk rendah. Itulah dia cerita. Jadi kalau sesuai buat di rumah, buat di rumah. Kalau rasa tak selesa buat di rumah, nak main buat di masjid, main buat di masjid. Supaya tak timbul fitnah lah. Ya. Lagi tu imam pun main, dia pun main, dia kata aku merasa tu imam ni kenakan anda ni lah rasa. Dua-dua orang main sekali. Contohlah kan, jadi fitnah balik tak payahlah. Tak mana kita selesa buat benda sunat ni, tak mana kita selesa buat dengan doa. Sementara kita masih ada peluang tahun ni untuk buat Ramadan. Ramai orang tak ada peluang lah. Sahabat-sahabat saya pun 2-3 orang lah yang tak berpeluang Ramadan tu ni. Terlepas sembahyang ni dia. Ni tak ada dah, mati lah. Jadi kalau ada peluang, jangan lepas. Anggap tu yang ada setengah orang kata, anggaplah ini Ramadan terakhir. Jadi pupuklah semua. Tahulah tahun depan, sebelah bulan lagi ni apa benda boleh berlaku. Bukan kata kawan dengar ya, kawan cakap tu pun sama lah. Kira kawan dengar, kawan cakap ni. Betul. Kata boleh mengajar sampai habis kitab Jarumahu ada kan dan pada 7 tahun lebih ni. Ajar sampai habis ni. Orang lah mati tu imam orang lah tukar. Malam Lailatul Qadar. Oh cerita panjang Lailatul Qadar. Baik, jadi hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Rasulullah, apakah doa yang nak baca pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah kata, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Siapa-siapa yang jumpa Lailatul Qadar tak disunatkan habaq ke orang. Cuma boleh kejutkan anak-anak ataupun kalau dia suami, kejutkan isteri dia. Tapi tak afdal untuk dihabaq ke orang. Untuk gendang ke apa. Sebab Allah Ta'ala bagi bukan kepada semua orang. Orang lain kan tidur lena. Ya? Ada tanda-tanda dia ada. Ada tanda dia. Lagi cerah, angin mati tak berani. Dan senyap tak bunyi apa. Dan tak hujan. Jadi kita doakanlah kita khotbah di malam ni. Doa anak kita doa pergi-pergi semua. Bayang tahajud 2 rakaat. Bayang sunat hajat 2 rakaat. Doa kat mak, mak sihat. Mengang. Okey. Larat banyak-banyak pas bayang 2 sudah. Kan? Gerak ayah hang mama, malas dah lah. Kau tengok bola pukul 3. Ayah dia cerita lah. Itulah dia cerita bulan Ramadan. Nak main ni tinggal sebulan lagi dah. Kita pun kuliah kita rasa sekali kuliah lagi masuk Ramadan lah. Cuti pula 2 bulan. Syawal pula sekali. Ramadan sekali, Syawal sekali. Gila 2 bulan. Ada sekali lagi. Tak habis luar cerita Lailatul Qadar ni dalam bulan Ramadan. Baik, insya-Allah kita sambung lagi pada bulan depan. Tajuk dia Lailatul Qadar sampai habis ni. Sikit banyak. Depan kita lajak sikit dah. Faedah
latihan malam raya. Janganlah Ramadan ya. Raya ketiga ya. Nah, beringat sebenarnya kita sambung je kita ni. Kan kita baca sampai habis dah dulu ni. Habis balik. Sampai setengah masuk. Kita belajar sampai habis pula, siap pula 7 tahun pula, 14 tahun mengaji sebuah kitab. Siapa kata sakat orang Batam Pasiang mengaji sebuah kitab 14 tahun, padahal 2 kali bulan. Untuk guru tu pula tak erti macam kitab lain. Kitab tu yang erti. Bulan kitab tu. Baik, Wallahu a'lam. Tadi siapa dia tanya dalam WhatsApp kau orang Filipina, Allah kata Ustaz, vaksin ni kena cucuk tak? Soalan dia sekian tapi sebenarnya susah nak jawab. Vaksin ni kena cucuk tak? Kalau tak cucuk, salah tak dari segi hukum? Ya, vaksin ni adalah merupakan keperluan yang kerajaan suruh kita cucuk untuk kebaikan kita. Kalau kita tak mau cucuk, dia tak jadi haram. Yang akan jadi haram bila kita kena penyakit, waktu itu haram, kita berdosa. Pasal kita sengaja tinggal hukum yang dah tetap. Macam kita traffic light pula, traffic light pula Batam Pasiang pukul 3 pagi, mana ada manusia. Kita pun langgar pi bom lori mai, accident, dosa. Kita berdosa boleh, sakit pun boleh. Pasal apa? Pasal orang buat undang-undang tak bagi langgar, kita dilanggar juga dan jadi mudarat kat kita, dosa. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah tengok. Memang tak kena tutup. Tapi kalau kena penyakit, kita dosa. Sebab kita tutup. Nampak dah kata dalam traffic light dengan duk langgar. Langgar pi juga, accident. Macam itulah. Jadi orang suruh cucuk, nak jaga kita ni daripada jangkitan penyakit. Lepas tu kita tak mau, tiba-tiba kena jangkit, salah-salah tentang kita dan kita berdosa. Jadi pertanyaan dalam WhatsApp tadi, saya jawab kat dia macam tu. Dia orang ni pun kadang-kadang ditanya ada pasal ni, dia nak forward kat kawan-kawan dia. Geng mereka ada 10 orang tak mau cucuk. Tanya kita, Ustaz nak cucuk ke tak? Saya kata kalau kena menyakit, apa dosa kita cucuk? Pakai nak cucuk semua. Dah tinggal 3 selendar lah. Sakit pula. 3 selendar ni tua lah. Jadi itulah dia. Saya bagi jawapan kat dia macam tu lah. Jadi fikir. Orang duk abang double line dengan duk potong, dia potong juga double line. Faham, lega. Orang duk habak kat undang-undang, dia jangan duk langgar. Dia pergi langgar juga, dia tak dapat mudarat kat dia. Dosa. Maka hukum dia langgar double line itu dosa. Okay, dah ada cukup. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Bulan 13 hari bulan kot, 1 Ramadan. Jadi kita awal bulan sempat lagi insyaAllah. Kalau umur panjang dan PKP pun masih macam ni lah. Ambil surat juga, takut juga kan. Sampai di sini, elok nak sampai Batam Pasiang, lepas semua balik. Allah. Kita ni malah clear dengan polis. Kalau boleh belah ustaz, tak apa. Belah buat lain lah, pakai kena kita. Ustaz ni abang lah kata, saya duk mengajar. Duk mengajar dia ustaz. Abang kata baru balik mengajar. Kata saya pergi mengajar. Tak apa. Pergi mengajar dia lah. Cara itu bismillah ma'at. Yang ni, jawab Allah. Tuan macam mana? Kami pakai ta'wil je. Main ma'at tak tahu. Ma'at tak tahu. Buat tak main ma'at, dah cerita dia apa tu. Siang dia bang. Saya petang balik tengok orang lain lah. Kalau tengok orang lain, mereka juga, tak tahulah. Ma'at tak nak balik. Macam itulah. Kalau nak dia sampai lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'amalin la yurfa', min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.